Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang dimaknah kepada Ustazah kepada kami, iaitu tentang hadis palsu. Okey, sebelum kami membentangkan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Okey, nama saya Muaz bin Khairul Zaman, pemegang nombor metrik di 183109770. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mukris bin Mukhtar, nombor metrik di 183100895. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azri Syafi bin Zairul Hizam, nombor metrik di 181100629. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukris bin Mukhtar, nombor metrik di 183100895. Baik, pertama sekali kita nak tahu apa itu definisi hadis palsu. Apa itu hadis palsu kan? Kata Imam Al-Baiquni di dalam mazhumahnya yang masyhur, hadis palsu adalah wal kazibu mukhtalaqul masnu' ala nabi fazalikal mawdu'. Yang mana pendustaan yang direka dan dicipta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dinamakan sebagai hadis mawdu'. Okey. Seterusnya kita tengok. Menurut Syekh Said Abdul Al-Majid Al-Wuri, di dalam kitabnya menyatakan bahawa hadis palsu adalah yang mana hadis yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada ia berbentuk ucapan, perbuatan, takrir, dan ia disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tersalah ataupun sengaja, kejahilan dan juga muslihat. Kita sambung seterusnya, yang ini kedudukan hadis palsu. Mesti kamu semua nak tahu kan, apa kedudukan hadis palsu ni? Baik, kedudukan hadis palsu adalah seburuk-buruk hadis dhaif, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama seperti alam annal hadis al-mawdu' syarrul hadis dhaifah. Yang mana Imam Ibnu Salah berkata, maksudnya, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya hadis palsu adalah termasuk di dalam hadis-hadis dhaif yang paling buruk. Ulama lain berkata juga al-mawdu' wal mukhtalaqul masnu' wa syarrud dhaif. Yang mana Imam An-Nawawi juga berkata hadis palsu adalah hadis yang direka atau dicipta, dan ia adalah seburuk-buruk hadis dhaif. Baik, sebelum kita nak mulakan tentang tajuk kami pada hari ini, iaitu tentang hadis palsu, ada lebih baiknya kamu sebagai seorang pelajar tahu dahulu apa itu definisi hadis palsu itu sendiri. Apabila kamu dah tahu apa itu definisi, maka kamu akan faham tentang apa itu hadis palsu. Okey. Seterusnya kita masuk kepada hukum meriwayatkan hadis palsu, yang mana para ulama menyatakan bahawa tidak dibolehkan atau haram bagi kita meriwayatkan hadis palsu apabila diketahui akan keadaannya itu sendiri palsu, melainkan bagi menjelaskan akan kepalsuannya. Okay. Yang mana Nabi SAW bersabda, man ta'ammada alayya kaziba falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maksudnya, barang siapa yang sengaja berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka Allah. Riwayat Al-Bukhari yang ke-100, riwayat Al-Bukhari 108. Nabi SAW bersabda lagi, man yakul alayya ma lam akulla falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maksudnya, barang siapa yang berkata di atas namaku
yang mana aku tidak pernah mengucapkannya, maka siaplah tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah tuan-tuan. Riwayat Al-Bukhari yang 109. Baik, nak maksudkan kat sini hadis palsu ni, sesiapa yang mereka-reka sesuatu hadis itu yang mana tidak pernah sesekali Nabi berkata, maka siapkanlah tempat kamu itu di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Okey, itu saja. Seterusnya sambung pula kepada rakan saya. Okey, insyaAllah kita teruskan, iaitu tentang contoh-contoh hadis palsu. Okey, seperti yang tahu, hadis palsu ni terdapat banyak. Sebab apa? Seorang pakar hadis ini menyoalkan kepada seorang yang sering melakukan hadis palsu. Okey, yang mana dia bertanya, berapakah hadis yang engkau telah memasukkan? Lalu dia berkatakan, Arba'ina alfa. Arba'ina alfa maksudnya 4,000 hadis palsu. Itu baru seorang. So kat sini kita boleh nampak hadis palsu ni banyak lah kan. Tapi kat sini saya ambil 3 hadis palsunya agak famous lah, agak popular, yang sering diucapkan oleh kita, yang kita anggap ini adalah kata-kata daripada Rasulullah. Iaitu 2 hadis yang tentang ilmu. Satu hadis nanti saya akan menerangkan tentang payung emas. Okey. Sudah tahu hadis ini, iaitu kebanyakannya dia mengatakan hadis ini daripada Rasulullah, iaitu At-talibul ilma minal mahdi ilal lahad. Maksudnya carilah ilmu, yakni tuntutlah ilmu daripada buaian hingga ke liang lahat. Okey, yang kedua, At-talibul ilma walau bilasain fa inna talabal ilma faridatan ala kulli muslim. Maksudnya carilah ilmu meskipun di negeri Cina, kerana mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Okey, kalau kita tengok, walaupun kita tengok isyarat dia tu benar lah kan, tetapi dia bukan daripada Rasulullah. Walaupun kalau kita nampak dia macam hadis, tapi hakikatnya bukan daripada Rasulullah juga. Okey, kalau kita tengok, kalau kita petik daripada ulama terkenal juga, iaitu Dr. Prof Prof Qardawi tu, dia kata ia adalah bukan hadis. Ini adalah kata-kata daripada manusia. Okey, kita teruskan, iaitu okey, ulama dan pakar hadis telah mengatakan ia bukan hadis daripada Nabi, yakni hadis palsu, tetapi ia adalah kata-kata mutiara, yakni kata-kata ulama. Okey, Syekh Abdul Fattah Abdul Quddah rahimakumullah, yakni ulama hadis kontemporer, iaitu lahir pada 1336 Hijrah dan wafat pada tahun 1417 Hijrah. Di kitab beliau Qimah Az-Zaman, yakni Inda Al-Ulama Al-30, yang terdapat Mata Al-Mu'taqadah Al-Islamiyah cetakan ke-10, menyatakan perkataan ini iaitu menuntut ilmu dari buaian sampai ke liang lahat, dan disampai juga dengan ungkapan tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat. Bukanlah hadis Nabi. Ia adalah perkataan manusia biasa dan tidak boleh menyandarkan kepada Rasulullah SAW sebagaimana dilakukan oleh sebahagian orang. Tidak ada yang boleh dinisbahkan kepada Rasulullah SAW kecuali perkataan, perbuatan, persetujuan beliau. Okeylah, sekarang kita nampak hadis ni, talibul ilmu, talibul ilma minal mahdi ilal lahad. Lepas tu, talibul ilma walau bisain fa inna talaba ilma faridatan ala kulli muslim. Okey, kalau kita tengok kedua-dua makna ni, iaitu isyarat dia bagus kan. Itulah hadis palsu. Hadis palsu ni adanya, kalau kita ambil, kita hadis palsu ni betul, bukan betul maksudnya buat motivate tu boleh, motivate diri kita kan. Tapi jangan katakan itu hadis daripada Nabi. So kalau kita nak berhujah pasal hadis keagamaan, hadis untuk ilmu,
kita ambil hadis yang sahih. Hadis yang sahih kita tahu ada hadis sahih, iaitu talibul ilmu fardhatun ala kulli muslim wal muslimat, ataupun talibul ilmu fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu sahih. Okey. Okey, kita teruskan, iaitu hadis ni agak terkenal, ataupun hadis ni seringlah kita dengar waktu masa kita kecil, iaitu hadis tentang iaitu hadis sering tentang seorang lelaki menceramahkan ataupun menceritakan tentang payung emas, pasal hadis poligami ni lah. Iaitu seorang lelaki ceramah kepada isterinya, kalau kamu benarkan diriku berpoligami, di syurga nanti kamu akan dikurniakan payung emas. Okey, kalau kita tengok, kita tak menafikan poligami ni tidak dibenarkan dalam Islam, tapi kita menafikan tentang payung emas tu. Sebab apa? Kerana dia tak benar pun, tak ada hadis ataupun yang menyokong payung emas tu. Ataupun ayat Quran pun tak ada ni. Tapi ada pendapat ulama yang lain, ulama pakar hadis juga. Ia adalah satu ayat kiasan ulama terdahulu mengenai satu merujuk pada hadis Ibn Hibban, yang mana isteri yang menjaga aib suaminya setuju dengan apa saja perbuatan suaminya yang sah dari sudut pandangan syariat dan membolehkan redha suami disebutkan dalam Al-Quran dapat memilih mana-mana pintu syurga yang mana dimasukkannya. Okeylah, kalau kita fikir logik balik kan. Ni saya petik daripada ceramah Ustaz Idrus. Yang di mana dia kata, kalau kita dah masuk syurga, takkan kita dapat payung emas je. Mungkin kita dapat pintu emas, macam-macam lah kita dapat. Tapi ada pendapat yang lain juga mengatakan hadis ini memang ada palsu, tapi hadis ini puncanya berlakunya matan ni berlakunya iaitu daripada satu gerakan ahli sesat, ahli sesat, iaitu supaya ahli ni macam membenarkan berpoligami, ahli sesat ni, supaya mudah untuk inilah berpoligami. Okey, itu saja. Okey, kita teruskan tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda hadis palsu ini. Okey. Perkara ini dapat dikesan sama ada pada sanad dan juga matan hadis, dan ini dinukilkan daripada kitab Umul Al-Hadis oleh Prof. Dr. Muhammad Abdul Laid, iaitu pada sanad dan pada matan. Okeylah, kita tahu kan, kalau belajar je pasal ilmu hadis ni, ilmu hadis lah, tak kisahlah hadis sahih ke, hadis ahad ke, hadis mantuk ke, hadis hasan ke, apa pun, hadis maudu'i ke apa, mesti dia akan tersentuh pada ciri-ciri dia, mesti ada dua, iaitu pada sanad dia ataupun tak sanad dia ataupun matan dia. Okey, kalau daripada Prof. Dr. Muhammad Abdul Laid mengatakan pada sanad, iaitu hadis maudu'i, iaitu ikrar dia ataupun pengakuan dia daripada perawi tersebut bahawa dia telah menciptakan hadis tersebut. Iaitu dia telah mengaku. Okey, seperti yang tahu, dia ni seorang yang famous, iaitu seorang yang sering disebut iaitu pemalsu hadis ataupun pendusta hadis, iaitu Abu Akikah Tariq bin Sulaiman. Yang kita tahu ini adalah seorang pendusta. Pendusta hadis yang sering mendustakan hadis lah kan. Okey. Seterusnya iaitu terbukti daripada pengakuan bahawa dia telah berdusta. Contohnya seperti dia berkata bahawa dia telah mendengar hadis ini daripada Said sekian, tetapi sekian, sedangkan Said tersebut diketahui tidak pernah masuk sampai ke tempat tersebut. Okey, kat sini dia simple je. Macam contohlah. Ni macam kita kata kita dengar hadis, orang tu kata bahawa ni dia telah dikata oleh Tok Guru, contoh kan, Tok Guru.
Tapi tok guru tu tak pernah pun kata kat dia. Dan dia pula tak pernah pula dengar kata daripada dia. So dia macam, dia ibarat macam kita pusing-pusing lah. Senang cerita, dia tak pernah, dia peringkat sanad dia tu pun tak ada pun, tak pernah wujud pun. Okay. Seterusnya, terbukti daripada iaitu seterusnya perawi tersebut terkenal sebagai seorang pemalsu hadis Nabi SAW. Yang terkenal tu yang tadi saya sebut tu lah. Iaitu kalau kita kenal selain barunya apa tu, yang meriwayatkan hadis pasal tutul ilmu sampai ke negeri Cina tu, iaitu Abul Akikah Tariq bin Sulaiman. Okey, kalau daripada hadis tu dia mengatakan daripada Abu Akikah Tariq bin Sulaiman dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah palsu lah kan disebut, tapi tak ada pun. Okey. Seterusnya pada matan. Okey. Pada matan iaitu teks hadis bercanggah dengan Al-Quran, usul-usul dan kaedah-kaedah agama. Ini macam contoh hadis itu dia telah macam mencanggah. Tak ada kena-mengena pun. Tak ada kena-mengena pun. Ada yang tak ada kena-mengena dengan Al-Quran ataupun usul-usulnya kaedah agama ni. Macam contoh macam payung mas lah. Tanpa sebab tiba payung mas kan. Benda kalau kita dalam syurga takkan dapat payung mas je kan. Mesti dapat lain. Lepas tu seterusnya teks hadis bercanggah dengan teks hadis sahih yang lain. Okey. Maksudnya dia macam mana? Peringkat dia tu agak lemah tapi ada sahih tinggi. Maksud tak ada macam lawan dia terlampau ketara lah. Okey, seterusnya teks hadis bercanggah dengan ijma' para sahabat rahimahumullah. Sama juga. Okey. Seterusnya bertentangan dengan naluri yakni ataupun penyaksian dan ilmu sains yakni penemuan ilmiah moden yang sahih dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan sumber-sumber utama di dalam agama. Okey, seterusnya teks tersebut tidak terdapat di dalam kitab hadis yang muktabar. Okey, kat sini saya nak ceritakan satu kisah. Ada seorang ni menanyakan kepada seorang pakar hadis ini, di manakah kita boleh dapat kitab hadis palsu? Lalu pakar hadis ni kata, mana ada kitab hadis palsu? Nama pun dikata hadis palsu. Kalau kita beli kitab hadis palsu, maksud itu adalah palsu. Faham maksud saya kan? Dia ada ketahu agak soalan dia jawapan dia agak lawak sikit. Pasal kalau kita melihat cara dia jawab tu, iaitu mana kita nak cari hadis palsu kan. So kat sini kalau kita nak cari hadis palsu, kita kena tengok, kena belajarlah ilmu hadis. Kata ni lah pakar hadis tersebut. Okey. Seterusnya kelemahan pada susunan lafaz dan juga maknanya. Dan yang terakhir terkandung dalam teks hadis tersebut perkara-perkara yang dilihat melampau yang mustahil bagi seorang Nabi SAW mengucapkan kata-kata tersebut. Okey, kat sini kita boleh nampak matan dengan sanad ada dipalsu ni. Banyaknya perkara yang mengatakan tak ada. Maksudnya bukan daripada Nabi lah apa semua. Simple lah. Bukan apa yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi. Walaupun dia baik pun, itu kalau bukan Nabi yang katakan, itu bukan hadis. Daripada segi matan dia. Kalau dari segi sanad dia, walaupun hadis tu baik juga kan, tapi perantaraan ataupun tabakat dia tu tak ada pun. Tak ada tersenarai. Maksudnya bukan daripada yang atas sekali, bukan daripada Nabi yang mengatakan. Yang pertama tu bukan Nabi yang kata. Maksudnya itu bukanlah. Itu adalah hadis palsu. Senang simpelnya hadis palsu ni bukan yang dilakukan oleh Nabi dan bukan pula dikatakan ataupun dilafazkan oleh Nabi. Walaupun kalau dia baik, dia boleh jadi motivate, tapi jangan kata itu daripada Nabi. Okey, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih kepada pembentang hadis. Seterusnya saya akan membentangkan tujuan dicipta hadis palsu. Terdapat 5 tujuan hadis palsu ini direka atau dicipta. Yang pertama, menyokong golongan-golongan tertentu termasuk golongan agama, mazhab atau parti politik. Maksudnya di sini, hadis palsu ini direka untuk menyokong golongan anti hadis, golongan yang akidahnya tidak berlandaskan agama Islam. Yang kedua, dendam terhadap agama Islam dan juga umat Islam. Golongan ini telah mencipta hadis palsu ini kerana mereka tidak berpuas hati dengan agama Islam dan umat Islam, kerana nama agama Islam disanjung tinggi. Seterusnya, menjauhkan manusia daripada agama. Tujuan mereka mencipta hadis palsu ini untuk menjauhkan manusia daripada agama, supaya umat Islam terpesong daripada landasan agama Islam dan boleh membuatkan manusia terus percaya dan mengikut ajaran hadis palsu ini. Seterusnya, sifat keinginan terlalu tinggi untuk merubah manusia ke arah agama. Yang terakhir, menginginkan habuan tertentu. Apabila hadis palsu ini dicipta, sudah pasti akan ada habuan yang akan dapat pada golongan anti hadis ini. Seterusnya, kita pergi kepada tanggungjawab dan peranan kita. Sebagai seorang mukmin yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya bagi kita menjaga nama dan batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dicemari dengan pendustaan dan pemalsuan golongan yang tidak bertanggungjawab. Ini merupakan bukti cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sebuah hadis, maksudnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia kasih kepadaku lebih daripada dia kasih kepada ibu bapanya, anaknya dan manusia keseluruhannya. Riwayat Al-Bukhari. Jadi kita sebagai umat Islam yang mengikut syariat dan ajaran agama Islam yang benar, kita hendaklah berhati-hati dalam pembacaan dan mempelajari hadis, supaya kita tidak terpesong daripada akidah. Kalau kita tidak pasti sama ada hadis itu sahih atau palsu, kita bolehlah merujuk kepada ahli pakar hadis dan tuan-tuan guru yang mahir dalam bidang hadis. Seterusnya, kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, hadis palsu adalah merupakan peringkat hadis dhaif yang paling buruk sebagaimana yang telah kami jelaskan. Tambahan pula, hukum meriwayatkan hadis palsu adalah haram, melainkan bagi menyatakan akan kepalsuannya, dan akibatnya akan dicampakkan ke dalam neraka di akhirat kelak. Akhirnya, semoga dengan perkongsian yang ringkas ini dapat memberi sedikit kefahaman kepada kita terhadap apakah yang dimaksudkan dengan hadis palsu serta bagaimanakah cara ini mengenalinya. Semoga Allah SWT memberi kita kefahaman di dalam agama ini serta menjaga lidah kita daripada melakukan sebarang pendustaan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey, ini sedikit rujukan yang kami telah dapat. Cukup sekadar itu sahaja daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kumpulan kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.